Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tajuk etika alam sekitar. Nama saya Aiman Sofia binti Idris. Apakah itu alam sekitar? Apakah pula yang dimaksudkan dengan etika alam sekitar? Baiklah, alam sekitar merupakan anugerah Tuhan untuk diuruskan dengan baik oleh makhluk di muka bumi ini. Etika alam sekitar bermaksud tingkah laku dan tindakan manusia terhadap alam sekitar di mana perilaku itu sama ada positif atau negatif ke atas alam sekitar. Etika alam sekitar ialah konsep yang menekankan kepada usaha menjelaskan tingkah laku manusia ke atas alam sekitar, di mana manusia perlu berinteraksi dengan alam sekitar dengan menggunakan nilai-nilai mini seperti garis panduan hidup. Seterusnya dimajukan menjadi undang-undang berkaitan alam sekitar. Oleh itu, etika dijadikan sebagai garis panduan ketika berinteraksi dengan alam. Etika alam sekitar mempunyai beberapa konsep seperti anthropocentrism, autotelism, biocentric individualism, deontologi, konsep gaya, land ethic dan modified holism. Anthropocentrism berasal dari perkataan anthropo dan centric yang membawa maksud kepada manusia dan berpusat. Konsep ini membawa kepada pemahaman bahawa alam sekitar ini berfokuskan kepentingan manusia. Sehubungan dengan itu, alam sekitar ini dimanipulasi demi kepentingan manusia. Seterusnya, konsep autotelism yang berasal dari perkataan Yunani di mana autolis dimaksudkan sebagai matlamat tersendiri. Konsep autotelism adalah satu bentuk kepercayaan yang wujud dalam diri di mana karya seni yang dihasilkan adalah satu matlamat dan mempunyai justifikasi tersendiri. Biocentric individualism pula berasal dari perkataan bio iaitu bernyawa dan centric yang bermaksud berpusat. Biocentric individualism merupakan hubungan antara manusia dan alam sekitar di mana hubungan ini adalah satu hubungan antara benda hidup dan benda bukan hidup. Konsep deontologi dibawa oleh Immanuel Kant di mana konsep ini menekankan konsep tanggungjawab manusia. Manusia hendaklah bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Konsep gaya diperkenalkan oleh James Lovelock dan Lynn Margulies di mana gaya berasal dari perkataan Greek yaya yang bermaksud bumi. Konsep ini menggambarkan bahawa perubahan suhu yang berlaku di bumi ini dipengaruhi oleh alam sekitar. Land etik adalah satu konsep yang dibawa oleh Aldo Leopold. Konsep ini menekankan tentang kepentingan alam sekitar. Alam sekitar ini hendaklah dihargai, bukan hanya dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri. Akhir sekali, konsep modified holism yang diperkenalkan oleh Aldo Leopold menekankan tentang idea asas dalam etika alam sekitar. Etika alam sekitar hendaklah berasaskan community semula jadi kerana konsep ini dapat mengelakkan impak negatif terhadap alam sekitar. Sekiranya sejarah dikaji semula, sesebuah peradaban manusia mempunyai pandangan alam yang tersendiri berasaskan pemikiran logik akal atau pengalaman. Etika alam sekitar mengikut peradaban Eropah yang pertama adalah pandangan environmentalism. Environmentalisme berasal dari perkataan bahasa Inggeris environment dan ism yang membawa maksud kepada sekeliling dan juga kefahaman. Environmentalism merujuk kepada ideologi yang berkaitan rapat dengan alam sekitar. Menurut The Dictionary of Geography, environmentalism dimaksudkan sebagai ideologi falsafah yang merujuk kepada kepentingan faktor alam sekitar di dalam pembangunan budaya dan masyarakat. Di dalam The Fontana Dictionary of Modern Thought pula, environmentalisme ialah istilah geografi mengenai ideologi falsafah yang menekankan tentang hubungan kait antara faktor alam sekitar secara fizikal seperti iklim dunia dan juga aktiviti manusia. Secara umumnya, environmentalism ini adalah satu konsep yang mengaitkan hubungan di antara manusia dan alam sekitar. Pada awalnya, environmentalism ini hanyalah satu konsep pemikiran akal logik mengenai pengaruh alam sekitar terhadap cara kehidupan manusia. Pada waktu itu muncul persoalan bagaimanakah manusia berhubung dengan alam sekitar. Konsep environmentalisme yang diutarakan ketika itu serupa dengan bidang falsafah sains, sosial dan geografi kemanusiaan. Environmentalisme adalah satu konsep yang mengaitkan
Falsafah alam sekitar di mana aktiviti manusia mempengaruhi keharmonian alam sekitar. Perancangan dan pengurusan alam sekitar amat penting bagi memajukan sebuah masyarakat. Seterusnya, pandangan alam empirisme. Pada kurun yang ke-17, kemunculan pandangan alam empirisme ini terlahir setelah revolusi sains berlaku. Kemunculan pandangan ini berkait rapat dengan kemunculan kaedah saintifik di mana kaedah ini merungkai terus kesepaduan kaedah hakikat alam tabi'i yang menjelaskan tentang pandangan keagamaan, falsafah dan pengalaman empirikal. Kemunculan pandangan ini membawa kepada perkembangan sains yang semakin bebas daripada pengaruh keagamaan. Revolusi sains yang berlaku ini merupakan satu perubahan yang besar daripada sains klasik kepada sains moden. René Descartes dan Francis Bacon berpendapat bahawa kajian yang dilakukan hendaklah lengkap dan merangkumi semua perkara yang berkaitan dengan topik yang dikaji serta memberikan bukti yang kukuh kepada jawapan bagi setiap keraguan. Alam empirisme ini adalah satu kefahaman yang melibatkan alam tabi'i hanya sekadar dapat dilihat oleh panca indera. Oleh itu, kewujudan alam gaib telah ditolak kerana tidak dapat dibuktikan secara saintifik. Penolakan kewujudan alam gaib telah membawa kepada penolakan pandangan alam empirisme kerana pandangan ini tidak menerima sama sekali kepercayaan agama. Konsep ini tidak diterima oleh sains moden kerana bersifat abstrak. Walau bagaimanapun, sifat sains moden yang bebas nilai ini menghasilkan teknologi yang turut bebas nilai di mana teknologi ini digunakan untuk menerokai alam sekitar. Konsep ini tidak terikat dengan konsep kebaikan dan keburukan. Justru itu, teknologi yang dihasilkan mengakibatkan berlakunya masalah pencemaran alam sekitar. Kemunculan pandangan alam mekanistik pula adalah seiring dengan kemunculan sains moden. Pandangan alam mekanistik ini berkait rapat dengan pandangan alam empirisisme di mana kedua-dua pandangan ini menolak kewujudan alam metafizik. Pandangan alam mekanistik ini diwujudkan setelah penemuan bidang astronomi, fizik, biologi dan sebagainya. Johannes Kepler, Galileo Galilei, Newton dan William Harvey adalah tokoh-tokoh yang dianggap berjaya dalam menerokai rahsia alam tabi'i yang sebelum ini dikaburi oleh kepercayaan agama. David Pepper berpendapat bahawa alam mekanistik ini seolah-olah meletakkan manusia sebagai pengendali yang mengarahkan teknologi untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Pandangan alam mekanistik ini turut bersifat bebas nilai kerana pandangan ini masih menolak kepercayaan dan pengaruh keagamaan. Pandangan ini menolak kepercayaan bahawa alam tabi'i ini tidak dikawal oleh kuasa Tuhan. Oleh itu, tidak hairanlah setelah kehadiran pandangan ini, keharmonian di antara manusia dan alam sekitar mula terjejas. Seterusnya, pandangan alam reduksionistik ini adalah berkait rapat dengan pandangan alam mekanistik di mana menurut Osman Bakar, pandangan alam reduksionistik ini menjelaskan mengenai fenomena alam tabi'i dapat difahami apabila komponen kecil di dalam alam ini berfungsi. Sesuatu fenomena alam itu dapat difahami semula hasil dari kajian biologi dan kimia. Pandangan alam reduksionistik ini hanya melihat perspektif kuantiti sahaja, tidak termasuk kualiti. Hal ini menyebabkan pandangan alam reduksionistik ini sukar menerima kenyataan bahawa perilaku seseorang mampu mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Akhir sekali, pandangan alam berteraskan Darwinisme. Pada tahun 1895, Charles Darwin mewujudkan pandangan alam yang berteraskan Darwinisme di dalam bukunya yang bertajuk The Origin of Species. Teori yang dinyatakan adalah berkait rapat dengan asal-usul manusia yang dipanggil sebagai teori evolusi. Pandangan alam Darwinisme ini menyatakan bahawa keseimbangan dipengaruhi oleh pelbagai spesies. Mereka yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan akan sukar untuk menjalankan kehidupannya. Pandangan alam Darwinisme itu bertolak kerana pandangan ini masih bebas nilai dan menolak kepercayaan agama. Pandangan alam Darwinisme ini menyatakan bahawa setiap spesies perlu bersaing untuk hidup. Oleh itu, pandangan ini membawa kepada kemusnahan di mana pandangan ini mendorong kepada penguasaan manusia ke atas alam sekitar. Sekian, terima kasih. Seterusnya, dalam bahagian yang kedua, kita akan membincangkan tentang etika alam sekitar menurut pelbagai agama. Yang pertama sekali ialah etika alam sekitar menurut agama Islam. Seterusnya,
menurut agama Kristian, Buddha dan juga Hindu. Pertama sekali apabila kita bercerita mengenai etika alam sekitar menurut Islam, kita sudah tahu Islam merupakan satu agama yang syumul di mana ia mencakupi segala aspek kehidupan, termasuklah ia menjaga hubungan antara manusia dengan pencipta, manusia dengan manusia dan juga manusia dengan makhluk lain seperti alam dan juga haiwan. Oleh itu, apabila kita melihat dari perspektif Islam, kita akan membincangkan 3 lagi ruang lingkup kecil, iaitu mengikut aspek akidah Islam, syariah Islam dan juga akhlak Islam. Menurut Islam adalah satu kepercayaan dan keimanan yang terikat kuat dalam jiwa terhadap Allah, dan itu merupakan ikatan keyakinan bahawa Allah itu adalah pemilik mutlak alam. Jadi dalam Al-Quran dan Hadis, dalam kalam Allah telah menyatakan di mana terdapat 5 alam sebagai satu kurniaan Allah dan manusia perlu menjaga alam, memelihara alam dan mengekalkan keselestariannya. Menurut Syed Hussein Nars, beliau telah menyatakan bahawa terdapat 3 tanggungjawab penting manusia mengikut aspek ubudiyah, khalifah dan juga amanah. Pertama sekali, apabila bercakap mengenai tanggungjawab ubudiyah, ia menjelaskan bahawa tanggungjawab manusia untuk menuruti segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Atau lebih sinonim lagi dikenali sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dan larangan-larangan ini termasuklah juga dengan larangan untuk tidak merosakkan alam dan membinasakan alam sekitar. Seterusnya ialah konsep khalifah. Konsep khalifah ini di mana Allah telah mengamanahkan kita, manusia, untuk memastikan alam, flora dan fauna ditadbir dan dijaga dengan sewajarnya. Terdapat juga bukti dalam Al-Quran, contohnya surah Hud ayat 61 yang menyuruh bahawa manusia untuk sentiasa memelihara dan menjaga alam sekitar. Seterusnya, tanggungjawab yang ketiga ialah tanggungjawab amanah, di mana seluruh umat manusia dituntut untuk mengikuti segala peraturan yang ditentukan di dalam Al-Quran. Salah satunya ialah amanah dalam menjaga alam sekitar. Seterusnya kita akan membincangkan tentang etika alam sekitar menurut syariah Islam. Okey, yang pertama sekali kita tahu syariah merupakan isi kandungan ataupun peraturan-peraturan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Jadi hukum yang pertama ialah mengenai kesucian air. Air merupakan komponen yang penting dalam konsep pengujian. Sebagai contoh, sebelum kita solat, kita akan mengambil wuduk untuk membersihkan diri. Jadi ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berkata bahawa dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW telah melarang membuang air kecil di dalam air yang tenang tidak mengalir, lalu mandi pula di situ. Jadi dari hadis tersebut jelas bahawa ia telah melarang manusia untuk membuang segala jenis kekotoran yang dapat mencemarkan air yang tidak mengalir. Seterusnya kita tengok pula kepada hukum tentang hima. Hima ialah satu kawasan yang telah diisytiharkan sebagai kawasan larangan dan dibuatkan sebagai kawasan hutan serta perlindungan haiwan. Dan sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi telah wujud hukum hima ini. Kalau dalam kehidupan kita yang moden ini, boleh dikatakan hukum hima ini adalah dari kata konsep Malaysia pada masa kini, ia diwatakan sebagai hutan simpan ataupun taman negara Malaysia. Seterusnya kita akan masuk kepada hukum hisbah. Hukum hisbah adalah hukum yang mengajak atau menyuruh Muslim itu mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Konsep ini menyuruh individu itu tersebut untuk memelihara kebaikan demi kemaslahatan bersama, iaitu seperti tidak melakukan perbuatan yang merosakkan maupun yang menyakitkan masyarakat. Oleh itu kita seharusnya menjaga alam sekitar agar tidak mendapat satu perkara yang buruk di kemudian hari yang mampu merosakkan masyarakat.
yang pun memberikan kesan yang buruk terhadap masyarakat kita sendiri. Mengikut sejarah terdahulu pada zaman Nabi, penguatkuasa Hizbah bertanggungjawab dalam memastikan seluruh rakyat untuk memelihara alam sekitar. Terdapat juga hukum-hukum lain dalam Al-Quran, hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah Islam yang dapat dikaitkan dengan etika alam sekitar. Ini adalah 3 hukum yang dapat dibincangkan pada hari ini. Seterusnya kita akan melihat konsep etika alam sekitar berdasarkan akhlak Islam. Dalam agama Islam sendiri, elemen akhlak itu merupakan elemen yang amat penting dan seseorang itu perlulah menghayati serta mengamalkan sifat-sifat yang terpuji dan menghindarkan diri daripada sifat-sifat yang tercela atau sifat-sifat yang buruk. Okey, dalam konteks etika alam sekitar, antara sifat-sifat terpuji yang telah menyentuh berkenaan dengan penjagaan alam sekitar ialah seperti ihsan, qanaah, mahabbah dan juga ta'awun. Pertama sekali kita akan bincang mengenai sifat ihsan. Sifat ihsan ini adalah sifat yang mana kita sentiasa berhati-hati dengan perasaan yang mengatakan bahawa Allah mengasai segala perkara, Allah sentiasa melihat kita. Oleh itu, apabila seseorang mengamalkan sifat ini dan penghayatan terhadap sifat ini tinggi, dia akan merasakan bahawa Allah melihat segala sebarang tindak tanduknya dan oleh itu beliau atau dia akan sentiasa melakukan perkara-perkara yang berakhlak dan menghindari perbuatan yang keji. Salah satu perbuatan yang berakhlak adalah dengan menjaga alam sekitar. Seterusnya adalah qanaah, iaitu sifat meredai rezeki dan kurniaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat ini sebenarnya mampu menghalang manusia daripada bersifat tamak dan mendidik manusia untuk sentiasa bersyukur. Dalam konteks pemeliharaan alam sekitar, sifat begini dapat menghalang manusia itu daripada mengeksploitasi sumber alam dengan tujuan untuk mengejar kemewahan semata-mata. Seterusnya adalah sifat mahabbah. Mahabbah ialah sifat di mana kita mengasihani antara sesama manusia dan makhluk yang lain. Apabila penghayatan sifat ini tinggi dalam diri setiap orang Muslim, sudah tentu seseorang itu tidak akan bertindak kejam terhadap alam sekitar, flora dan juga fauna. Dan yang akhir sekali adalah sifat ta'awun. Sifat ini di mana sifat baik untuk tolong menolong antara masyarakat bagi memperolehi kebaikan dan menghindari daripada keburukan. Sifat seperti ini mampu mendorong seseorang itu untuk tidak penting diri dan sama-sama memelihara alam sekitar untuk kemaslahatan sejagat. Oleh itu, jelaslah bahawa akhlak sebenarnya memainkan peranan yang penting dalam konteks etika alam sekitar. Kita akan membincangkan tentang etika alam sekitar menurut pelbagai agama. Yang pertama sekali adalah menurut Hinduisme, iaitu agama Hindu ini melihat bahawa segala penciptaan, pemeliharaan, pemusnahan alam sekitar ini telah ditentukan oleh penciptanya iaitu Tuhan. Segala komponen dalam alam tabi'i termasuklah bumi, langit, laut dan segala hidupan termasuklah di bawah penguasaan Tuhan. Oleh itu, manusia tiada sebarang hak terhadap komponen alam tabi'i. Oleh hal yang demikian, manusia dilarang untuk melakukan sebarang kekejaman terhadap kehidupan lain. Menurut Dr. Rin Samara, beliau menjelaskan bahawa kehidupan bakal berpindah kepada kehidupan yang lain selepas kematian. Perpindahan roh ini bergantung kepada amalan yang dilakukan oleh manusia tersebut sewaktu dia hidup. Amalan yang baik akan menyebabkan roh untuk berpindah daripada kepada satu darjat yang lebih tinggi. Dan darjat yang tertinggi adalah dikenali sebagai moksha. Amalan kebaikan amat dituntut dan salah satunya ialah dengan menghormati alam. Jadi dengan menghormati alam ini, moksha dapat dicapai. Okay, selain itu, untuk mencapai moksha, terdapat juga panduan dharma, iaitu panduan moral yang perlu dihayati
oleh kehidupan seharian penganut agama Hindu. Dan salah satu amalan yang ditekankan dalam Dharma ini ialah memelihara kebersihan. Di mana kalau kita melihat dalam konteks alam sekitar, penganut Hinduisme ini diajar untuk menjaga kebersihan alam dan ditegah daripada mencemarkan alam sekitar. Seterusnya, menurut doktrin Ahimsa, sebarang bentuk kekejaman terhadap haiwan adalah ditegah. Begitu juga kekejaman terhadap manusia yang lain. Penganut agama ini berpegang kuat kepada doktrin ini diajukan untuk mengikuti amalan vegetarian dalam pemakanan seharian. Selain itu, kawasan juga telah dianggap sebagai kawasan kediaman Dewa Krishna. Oleh itu, penganut agama Hindu dilarang untuk menebang atau membuat kerosakan terhadap pokok-pokok dan kawasan hutan. Akhir sekali, agama Hindu juga menyuruh penganutnya untuk menyembah pokok kerana pokok dikatakan simbol kepada sifat-sifat ketuhanan dan setiap pokok itu sendiri ada dewanya yang tersendiri. Jadi jelas di sini bahawa penjagaan alam sekitar tidak asing untuk agama Hindu. Oleh itu mereka dituntut untuk sentiasa berbuat baik terhadap alam sekitar. Seterusnya, kita akan melihat etika alam sekitar menurut Buddha. Agama Buddha mempunyai persepsinya yang tersendiri terhadap alam sekitar. Agama Buddha menganggap bahawa alam ini hidup walaupun pada mata manusia ia tidak bergerak. Buddhisme juga berpendapat bahawa langit dan bumi itu sebagai ibu dan bapa kehidupan. Oleh itu, penganut agama ini dituntut sentiasa menghormati ibu mereka iaitu bumi atas dasar alam ini sentiasa peka terhadap tindakan manusia terhadapnya. Selain itu, alam ini juga wujud dalam keadaan yang dinamik dan merupakan hasil daripada salah satu proses yang berterusan. Oleh itu, agama Buddha ini percaya bahawa sebarang perubahan yang berlaku terhadap alam sebenarnya berpunca daripada moral dan etika makhluk daripada faktor semula jadi. Oleh itu, hal yang demikian, penganut agama Buddha dilatih agar sentiasa berperilaku baik terhadap alam bagi menepis sebarang perubahan alam yang secara drastik atau besar-besaran. Menurut Zuhdi Marzuki juga, agama Buddha ini mempercayai ajaran reincarnation iaitu kelahiran semula, di mana matlamat sebenar kehidupan adalah untuk mencapai tingkat tertinggi iaitu nirwana, supaya tiada lagi kelahiran semula. Jadi untuk mencapai nirwana, penganut agama ini perlulah berusaha untuk melawan nafsu dan juga hidup dalam keadaan yang serba mudah, serba tidak mewah. Perbuatan seperti mengeksploitasi sumber-sumber bumi bagi kemewahan semata-mata adalah amat ditegah. Malahan, Stephen Batchelor juga berpendapat bahawa dengan mengamalkan kehidupan yang serba mudah ini sebenarnya ialah penyelesaian dalam agama Buddha bagi menangani krisis berkaitan alam. Yang terakhir sekali, kita akan melihat etika alam sekitar menurut agama Kristian. Genesis yang merupakan kitab Bible pertama telah menyatakan bahawa seluruh alam ini telah diciptakan oleh Tuhan dan segala yang diciptakannya termasuklah alam, manusia adalah amat sempurna. Kenyataan ini menunjukkan bahawa wujudnya hubungan antara Tuhan, manusia dan alam tabi'i. Oleh itu, manusia merupakan kemuncak kepada penciptaan sehingga disimbolikkan sebagai bayangan daripada Tuhan. Keistimewaan yang diberikan kepada manusia ini ialah merupakan persediaan bagi manusia untuk memikul amanah dan juga tanggungjawab bagi menguruskan alam sekitar. Dan konsep ini dikenali sebagai stewardship. Demi menjayakan konsep ini, manusia hendaklah menghayati segala peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan berkaitan alam tabi'i yang juga dikenali sebagai natural law. Dalam agama Kristian, Tuhan dikenali dengan sifat penyayangnya. Oleh itu, manusia tadi yang dianggap sebagai bayangan daripada Tuhan
juga sepatutnya mempunyai peribadi yang sama, sikap penyayang dan tanggungjawab yang diberikan untuk menguruskan alam inilah yang akan mendorong manusia untuk memelihara alam dengan sebaik mungkin tanpa melakukan sebarang bentuk kerosakan. Berbeza dengan ajaran Buddhisme dan Hinduisme, agama Kristian ini berpendapat bahawa wujudnya jurang pemisah antara Tuhan dan alam, iaitu tiada hubungan yang secara langsung atau secara terus antara hubungan antara Tuhan dan alam. Jadi bagi mewujudkan hubungan ini, manusia memainkan peranan yang amat penting. Terdapat beberapa hujah yang dikemukakan di dalam Genesis yang telah menggambarkan bahawa manusia ini adalah bayangan dari Tuhan dan manusia jugalah yang akan mentadbir alam. Oleh itu, tercetusnya peranan manusia bagi mengangkat martabat alam agar dapat dihubungkan dengan Tuhan. Hubungan ini dapat memastikan bahawa manusia untuk menghormati alam dan seterusnya tidak akan merosakkannya. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa agama Kristian mempunyai pandangannya yang tersendiri berkaitan isu alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Anis Najwa. Saya akan memberitakan tentang kepentingan memperhatikan etika alam sekitar serta isu-isu di Malaysia berkaitan dengan konsep etika alam sekitar. Terdapat 4 kepentingan memperhatikan etika alam sekitar. Pertama sekali adalah melaksanakan syariah agama dan moral. Etika alam sekitar merupakan perkara yang mulia yang telah lama difokuskan dalam setiap agama. Kitab-kitab suci dalam setiap agama jelas menyebutkan bahawa memelihara alam sekitar amatlah dituntut. Contohnya, dalam Al-Quran yang merupakan kitab paling suci yang menjadi pedoman orang Islam, pelbagai larangan dan nasihat untuk tidak lakukan kejam terhadap alam sekitar. Selain itu, dalam kitab Injil yang menjadi pegangan agama Kristian dan kitab Veda yang menjadi pedoman agama Buddha, kedua-dua kitab ini memegang prinsip yang sama, iaitu semua sewajarnya memelihara adab alam sekitar. Di samping itu, dalam kitab Tripitaka, penganut Hindu sewajarnya juga menjaga adab alam sekitar. Justeru, memelihara dan menjaga adab alam sekitar amatlah dituntut oleh setiap agama di dunia kerana ia memberikan faedah kepada semua lapisan masyarakat. Kedua adalah melahirkan masyarakat yang prihatin. Memperhatikan etika alam sekitar amatlah diharapkan untuk melahirkan masyarakat yang prihatin. Pengguna utama alam sekitar adalah masyarakat. Masyarakat yang cakna terhadap faedah etika alam sekitar akan memilih untuk hidup dalam suasana yang selesa. Justeru, terdapat banyak cara yang menunjukkan nilai etika alam sekitar yang boleh dilakukan oleh masyarakat. Antaranya ialah masyarakat yang mengamalkan dan sedar akan kepentingan konsep kita semula. Dengan menggunakan konsep kita semula, masyarakat boleh mengumpul dan menghasilkan kertas, tin, botol dan kaca bagi dihantar dan dikumpul di pusat kita semula. Hal ini menggalakkan lagi usaha untuk memelihara alam sekitar sekaligus boleh menjayakan projek kita semula. Selain itu, penerapan ini juga dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Pelbagai usaha yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangkan pencemaran tersebut. Misalnya, tabiat merokok hendaklah ditinggalkan oleh masyarakat untuk menjaga kebersihan udara daripada karbon monoksida. Di samping itu, kenderaan awam seperti bas, teksi dan LRT boleh digunakan oleh masyarakat untuk ke sesuatu tempat atau tempat kerja kerana ia lebih mudah dan cepat. Bukan itu sahaja, masyarakat yang prihatin terhadap isu pencemaran air juga amat diharapkan dalam menjaga alam sekitar. Banyak usaha yang boleh membawa kepada pencemaran tersebut sekiranya alam sekitar tidak dicakna oleh masyarakat. Tamsilnya, masyarakat yang bekerja di kilang-kilang yang membuang sisa kimia di sungai. Pembuangan sisa kimia ini boleh mengeluarkan asap toksik yang menjejaskan semua golongan masyarakat sekaligus mengakibatkan pencemaran air
serta menggugat kehidupan akuatik sekali. Oleh itu, usaha untuk menerapkan nilai etika alam sekitar amatlah penting untuk mengurangkan pencemaran air. Ketiga, menjamin keselesaan, kesihatan dan keselamatan. Menjamin keselesaan juga merupakan kepentingan penerapan etika alam sekitar. Keselesaan bermaksud kesenangan yang diperoleh daripada persekitaran yang bersih, segar dan nyaman. Salah satu kawasan yang bersih dan segar ialah tempat yang dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Badan kita boleh mendapat bekalan oksigen secukupnya melalui tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan oksigen ke udara. Justru mengurangkan penebangan hutan serta menanam banyak tumbuhan membolehkan kita menikmati keselesaan. Selain itu, kesihatan manusia akan terjamin dengan menjaga kebersihan. Contohnya, bekalan air yang bersih, udara yang dihirup segar dan bebas daripada toksik, makanan seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan hasil ternakan di laut selamat daripada bahan kimia. Hal ini memberikan jaminan kesihatan kepada semua masyarakat sekiranya bekalan air, udara dan makanan berkualiti. Bukan itu sahaja, persekitaran yang bersih juga menjamin kesihatan manusia. Tamsilnya, pembiakan nyamuk Aedes dapat dielakkan melalui tempat yang bersih daripada takungan air dan sampah sarap, sekaligus menghindari jangkitan denggi kepada semua masyarakat. Oleh itu, kualiti alam yang bersih juga mempengaruhi kesihatan manusia. Di samping itu, kawasan yang terhindar daripada bencana seperti banjir, tanah runtuh, jerebu dan hujan asid boleh dikategorikan sebagai alam sekitar yang selamat. Masyarakat hendaklah berganding bahu untuk memelihara dan memelihara alam sekitar dengan menggalakkan lagi aktiviti guna semula dan kita semula untuk mengelakkan bencana seperti berikut. Justru, sekiranya semua orang mengamalkan nilai etika alam sekitar, maka keselesaan, kesihatan dan keselamatan dapat dinikmati. Keempat, mengekalkan keseimbangan ekosistem alam sekitar. Pengekalan keseimbangan ekosistem alam juga merupakan kepentingan mempraktikkan nilai etika alam sekitar. Konsep ekosistem bermaksud sistem ekologi yang terbentuk daripada ikatan antara manusia, haiwan, tumbuhan dengan persekitarannya. Untuk meneruskan hidup bagi setiap identiti dalam ekosistem tersebut, ekosistem yang stabil dan kukuh amatlah penting. Walau bagaimanapun, kepupusan setiap identiti dalam ekosistem tersebut boleh berlaku sekiranya pengurangan nilai etika alam sekitar dalam hidup semua. Contohnya, ancaman menyebabkan pelbagai jenis tumbuhan serta haiwan liar boleh terjadi disebabkan oleh kemusnahan hutan. Hal ini boleh mengganggu penduduk yang tinggal di kawasan yang berhampiran dengan hutan tersebut akibat daripada haiwan liar yang berkeliaran seperti rusa, gajah dan babi hutan. Seterusnya, bencana seperti banjir dan tanah runtuh boleh berlaku disebabkan daripada kesan kemusnahan bukit, hutan dan gunung. Keadaan ini berpunca daripada pokok yang berfungsi sebagai tumbuhan yang menutupi bumi dan pegangan tanah telah dimusnahkan dan tidak berdaya lagi untuk memberikan bentuk tanah yang stabil. Di samping itu, bagi memupuk amalan pemeliharaan dan pemeliharaan, penerapan nilai etika alam sekitar amatlah penting. Hal ini bagi mengekalkan keseimbangan ekosistem tersebut. Tamsilnya, aktiviti penghutanan semula amatlah maslahah dilakukan secara serius dalam negara kita. Hal ini demikian kerana pelbagai kepentingan kepada manusia dan alam sejagat yang diberi dengan mengawal kepupusan flora dan fauna melalui aktiviti penghutanan semula. Misalnya, keperluan seperti bernafas untuk haiwan dan manusia yang diperoleh daripada kandungan gas oksigen dalam atmosfera perlu dikekalkan oleh tumbuhan hijau. Selain itu,
Demi memberikan keperluan air kepada masyarakat dan menyimpan empangan, tumbuhan dalam kawasan hujan amatlah penting kerana ia merupakan kawasan tadahan air. Justru keseimbangan alam sekitar amatlah penting untuk dipelihara. Masyarakat akan berfikir dengan lebih kreatif melalui penerapan nilai etika alam sekitar. Terdapat 3 isu-isu di Malaysia berkaitan dengan konsep etika alam sekitar. Pertama sekali adalah tragedi Highland Tower. Punca-punca yang menyebabkan tragedi Highland Tower ialah hujan lebat yang teruk menyebabkan banjir kilat dan tanah runtuh yang berlaku pada musim tengkujuh setiap tahun iaitu bulan November dan Disember. Selepas berturutan selama 10 hari hujan turun, ia mengakibatkan benteng tempat letak kereta bangunan tersebut runtuh. Selepas tanah bergelongsor sekaligus, Blok 1 Highland Tower runtuh. Selain itu, sistem pembaritan yang tidak dilakukan dengan betul serta sistem saliran tidak baik di bangunan mahal Hulu Kelang. Proses pembersihan seperti menebang pokok telah menyebabkan sasaran saliran tersebut. Tanah lumpur daripada air yang memancar keluar dari lereng bukit telah membanjiri tingkap paling bawah tempat letak kereta dan blok C tersebut. Selain itu, longkang juga tidak dibina. Di samping itu, tanah kawasan tersebut tidak berasal daripada batu. Sebaliknya, tanah yang bercampur dengan pasir. Hal ini menggalakkan lagi tanah runtuh berlaku disebabkan oleh tanah yang tidak stabil, keadaan geologi serta topografi kawasan itu yang berbukit. Kedua, pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim. Punca-punca berlakunya pencemaran sisa kimia Sungai Kim Kim ialah disebabkan oleh pencemaran air dan penyebaran asap toksik. Angin kuat dan cuaca panas yang berkumpul mendorong kepada pengeluaran asap beracun telah menyebabkan lebih ramai orang jatuh sakit. Kiranya dihapuskan segera bahan kimia yang dibuang secara sengaja, penyebaran asap toksik yang berikutnya mungkin tidak wujud lagi. Selain itu, pembuangan sisa toksik yang ditanam di dalam tanah juga merupakan punca pencemaran tersebut berlaku. Pencemaran udara berlaku disebabkan oleh tindakan yang menanam sisa toksik dalam tanah. Di samping itu, gas toksik yang terbentuk daripada saluran air bawah tanah di daerah tersebut berkemungkinan sudah terpu dengan sisa toksik yang meluap sebelum meresap ke dalam tanah naik ke permukaan. Ketiga, banjir lumpur Posdipan 1996. Punca-punca berlakunya banjir lumpur Posdipan ialah tanah runtuh yang buruk berlaku disebabkan oleh kawasan bukit yang curam. Hal ini menyebabkan air sungai tersebut berlumpur serta keruh berbanding dengan sungai lain. Selain itu, hujan lebat yang luar biasa sebelum insiden berlaku. Berdasarkan rekod Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS, sukatan hujan tersebut pada Ogos 1993 ialah 137 mm. Pada Ogos 1994 ialah 197 mm. Pada Ogos 1995 ialah 281 mm dan pada Ogos tahun kejadian ialah 461 mm. Di samping itu, air sungai tersebut naik secara tiba-tiba dan menghakis sungai Gipang hingga ke hilir akibat daripada timbunan pasir dan lumpur daripada tanah runtuh. Akhir sekali, keadaan geologi, faktor iklim dan topografi kawasan tersebut juga punca menyebabkan kejadian ini berlaku. Sekian, terima kasih.